Assalamualaikum ya, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai kita dalam fasa shadow ban dan juga sertai Telegram saya ya. Ramai-ramai sertai Telegram saya, Regi JC Rita Udin. Okey. So saya pun telah mengulas ya berkenaan dengan rombakan kabinet ya. Rombakan kabinet yang kira ada perkara pelik lah. Ada perkara pelik, iaitu rombakan ini yang didakwa kononnya ya adalah untuk memperbetulkan keadaan. Dia tak betulkan apa-apa pun. Anwar tetap Menteri Kewangan walaupun dah berjanji tidak akan apa orang kata pegang lebih dari satu portfolio. Kemudian menteri-menteri yang gagal, Rafizi tetap Menteri Ekonomi. Dia gagal, ekonomi terburuk dalam negara di bawah Rafizi, kewangan terburuk dalam negara di bawah Anwar. Kemudian siapa lagi, Muhammad Sabu ya, yang gagal dalam krisis makanan, kekal dalam kedudukan dia. Kemudian dia berpindah sana, pindah sini, lebih kepada timbalan menteri. Kemudian dia perbawa baru menteri DAP. Dia perbawa menteri DAP baru dan sebagainya. So nampaknya rombakan ni, dia memang rombak lah, tapi lebih kepada timbalan menteri, dan kemudian dia besarkan lagi kabinet dia. Dan tidak langsung ya membuat pembetulan dalam isu-isu yang sebenarnya harus dibuat pembetulan, isu-isu ataupun bahagian-bahagian yang menjadi punca kegagalan kerajaan. Tetapi apa yang lebih menarik adalah bila kita cerita babak UMNO, Zahid Hamidi kekal sebagai timbalan Perdana Menteri. Sedangkan dia adalah satu titik hitam dalam pentadbiran Anwar yang sampai kiamat pun Anwar tak boleh jelaskan, iaitu melantik seorang yang Anwar sendiri dah buktikan saudara-saudari, bukannya hanya mendakwa, buktikan. Fahmi Fadzil dah buktikan, Rafizi Ramli dah buktikan hitam putih, Anthony Locke malah dah kata Zaid Kantoi menipu, terlibat dalam skandal LCS ya. So sampai kiamat pun tak boleh dijelaskan orang ni, depa yang buktikan dia ni ada lakukan kesalahan, depa naikkan dia sebagai timbalan Perdana Menteri dan dia kekal sebagai timbalan Perdana Menteri. Tapi apa yang menarik ialah babak UMNO ni depa masukkan MP-MP baru. Tapi MP-MP baru ni adalah dari kalangan Kem Zaid. Johari Ghani, Khalid Nordin, ni semua Kem Zaid. Ada 26 MP dalam UMNO. Dan saya dah cerita bahawa daripada 26 ni, nak kata Kem Zahid ni kurang dari 7. Okey. So maknanya kalau kita bagi Chan lah, kita bagi Zahid 10 MP lah, maknanya kita pura-pura 10 MP BN ni, UMNO ni sokong Zahid. Ada 16 lagi MP yang anti Zahid. Okey. Tapi setakat mana yang saya maklum, tak sampai pun 7, kurang dari 7. So Ahmad Maslan, Kem Zahid dah ada dalam kabinet. Sekarang ni Johari Ghani ada. Lepas tu Khalid Nordin sudah ada. Ya. Kenapa tak libatkan MP-MP lain? Saya rasa ini adalah langkah terdesak Anwar untuk cuba tampilkan bahawa kerajaan dia kuat. Dia bukannya PM lemah, dia berani. Dan ada harmoni dengan UMNO. Kalau ada harmoni dengan UMNO, sepatutnya Anwar libatkan orang-orang lain dalam kerajaan. Contohnya Hishamuddin, Ismail Sabri. Ismail Sabri ni, jangan lupa sebelum Anwar naik sebagai Perdana Menteri, Ismail Sabri ni bekas Perdana Menteri. Ya, tak ada. Dan saya boleh garanti kalau Anwar tawar kat mereka pun mereka tak mau. So saya rasa dalam pada ura-ura bertiup kencang, spekulasi bertiup kencang, akan ada satu perkara luar biasa akan berlaku. Kerajaan pimpinan Anwar tidak akan bertahan. Dia sedang cuba menampilkan diri dia sebagai kuat, diri dia sebagai berani. Kepada siapa? Saya tidak tahu. Barangkali dia cuba tampilkan kepada pihak istana. Hakikatnya, okey,
saya lihat Anwar lemah. Dia tidak berani melakukan perubahan yang sepatutnya. Dia tidak berani halau Muhammad Sabu. Dia tidak berani halau Zaid Amidi. Dia tidak berani halau Fahmi Fadzil. Dia tidak berani halau diri dia sendiri. Sebagai Menteri Kewangan. So dia tidak pun berani halau Rafizi Ramli. So ini adalah Perdana Menteri yang lemah pada hemat saya. Dan dia telah membawa Kem Zahid masuk ke dalam UMNO, ke dalam kerajaan. Dia telah tambah MP DAP dalam kerajaan. So tahniah sekali lagi kepada Anwar kerana berjaya menunjukkan bahawa anda tidak berani. Itulah yang saya lihat lah. Itu persepsi yang timbul dalam diri saya, dan di luar sana saya dah sembang dengan ramai orang. Mereka kata bukan hanya kabinet ini jadi bahan lawak jenaka, tetapi ia menampilkan kelemahan Anwar. Jadi jika niat Anwar mungkinlah untuk tampilkan contohnya kepada istana ke apa ke bahawa dia kuat, saya rasa dia telah melakukan sebaliknya, iaitu dia telah menampilkan diri dia sebagai seorang PM yang paling lemah dalam sejarah. Bayangkan ada majoriti lebih dari 2/3 tetapi takut nak buat sesuatu. So saya rasa Anwar lebih selamat jika dia tidak melakukan apa-apa. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.